Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan dan pelajar-pelajar sekalian. So, hari ini saya akan membentangkan tentang perbandingan antara falsafah dualisme dan falsafah sejahtera di Malaysia. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya iaitu Muhammad Isyamuddin, Ketua Pasukan, dan diiringi juga Ansar, Aidham, Nazrin, Nizam dan Saiful sebagai ahli pasukan. Okey, untuk seterusnya saya akan membentangkan tentang pendahuluan. Okey, untuk pendahuluan yang pertama iaitu pendahuluan dualisme. Dualisme merupakan pandangan atau sistem falsafah yang menjelaskan sesuatu fenomena realiti sebagai perkara yang mengandungi dua elemen yang tidak berpisah. Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, dualisme membawa maksud yang pertama iaitu fahaman yang berasaskan dua prinsip yang saling bertentangan seperti kebaikan dan kejahatan dan juga terang dan gelap. Itu contoh dia. Dan yang kedua iaitu keadaan apabila wujud dua sifat yang ketara saling bertentangan pada diri seseorang. Okey, daripada sudut pendidikan pula, bermaksud proses belajar dan mengajar, iaitu pengalaman menerima, iaitu ajaran, latihan, didikan. Manakala ilmuwan barat menegaskan segala proses untuk memajukan sikap serta nilai baik dan menjadi amalan dalam sesebuah masyarakat kepada setiap individu yang hidup dalam kelompok tersebut. Untuk falsafah yang kedua iaitu falsafah sejahtera di Malaysia. Falsafah sejahtera merupakan gabungan daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang dicampurkan bersama dengan rukun negara. Falsafah sejahtera adalah sebagai pentafsir rukun negara. Umum mengetahui bahawa rukun negara adalah bertujuan bagi memupuk perpaduan dan kesejahteraan untuk mencapai serta dapat membawa kepada kesejahteraan sejagat. Falsafah sejahtera ini terjadi apabila wujudnya aspek kesejahteraan bagi setiap rakyat yang melalui pendidikan dari sekolah rendah atau menengah. Maksudnya ialah kesejahteraan harus dipupuk melalui pendidikan yang telah ditetapkan oleh pendidikan kebangsaan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan pas kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nazrin. Jadi saya akan membentangkan tentang sejarah kemunculan pada falsafah dualisme. Falsafah dualisme merupakan pada pertama kalinya muncul dalam pemikiran klasik Yunani Kuno. Falsafah ini membahagikan realiti menjadi dunia material dan spiritual. Falsafah ni pada asalnya dikeluarkan oleh seorang tokoh bernama Plato. Plato ni dia filosof Yunani. Dia terkenal dengan dia punya karya yang bernama Timaeus. Timaeus yang dia membagikan realiti kepada dua aspek, iaitu aspek material yang boleh berubah dengan aspek idea yang kekal abadi. Itu konsep sebagai seorang falsafah bagi dari segi dia lah. Dan atas aspek yang dia dah cipta, dia punya idea-idea dan juga pendapat dia, kini pada zaman sekarang dia punya idea dan falsafah dia diguna pakai oleh banyak tokoh-tokoh yang baru. Seterusnya untuk falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera ni dia berkembang melalui ajaran agama dan firasat timur dengan fokus keseimbangan dan keharmonian. Sebagai contoh yang kita senang jumpa untuk falsafah dalam Taoism dan itu Cina kuno lah macam tu, dia menggunakan konsep yin dengan yang, iaitu energi yang baik dan energi yang jahat.
Tapi bila dia combine, dia negatif dan positif energy yang bila dia combine menjadi satu keharmonian di antara baik dan buruk. Dia keseimbangan di antara konsep dia good and evil lah. Dia dikombinekan dalam satu konsep yang sama untuk membentuk satu keharmonian antara baik dan juga buruk. Itu saja untuk sejarah kemunculan. Baiklah, untuk contoh tokoh, kita ada dua daripada segi tokoh falsafah dualism dan juga tokoh daripada untuk falsafah sejahtera. Untuk tokoh falsafah dualism, tokoh terkenal yang seperti biasa kita tahu, memang banyak didengar nama dia, ialah Plato. Plato ni dia terkenal dengan pandangan idealism dan dualism dalam karya-karyanya. Contoh karya-karya yang dia pernah buat adalah Symposium, Phaedo. Dia juga ada karya Themus, Phaedrus, Apology and juga Meno. Itu antara falsafah dia yang terkenal lah. Jadi Plato ni dah banyak mengeluarkan dia punya karya-karya dia sendiri, dan karyanya juga telah diguna pakai oleh banyak ilmu-ilmuan falsafah dunia sejak daripada tahun 1600 lebih dan hingga ke kini. Dan falsafah dia dah diguna pakai oleh ramai orang untuk sebagai rujukan. Memang dia ni antara orang kuat lah dalam ilmu falsafah ni. Dan seterusnya, selain daripada Plato, kita juga ada René Descartes dengan karya Meditation on Philosophy. Kita juga ada G.W.F. Hegel untuk falsafah, untuk karya Phenomenology of Spirit. Seterusnya ada Baruch Spinoza untuk karya Ethics. Ada Arthur Schopenhauer untuk karya The World as the Will and Representation. Itu hanyalah untuk falsafah dualism. Itulah antara tokoh-tokoh yang terkenal. Untuk falsafah sejahtera, tokoh-tokoh yang kita biasa jumpa untuk falsafah sejahtera di Malaysia, kita ada Tun Abdul Razak Hussein. Of course, siapa tak kenal Tun Abdul Razak Hussein? Dia Perdana Menteri Malaysia. Seterusnya kita ada Tun Dr. Mahathir. Ini memang orang-orang yang menitik beratkan tentang ilmu-ilmu kesejahteraan untuk rakyat-rakyat di Malaysia. Kita juga ada Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Dia pakar kebencanaan. Mereka ni memang antara orang yang dikenali dekat negara kita lah. Memang banyak diguna pakai. Falsafah mereka sangat berguna untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu, di luar negara yang sering kita tahu, untuk dalam Taoism juga, tokoh-tokoh yang pernah wujud di sana, mereka percaya kesinambungan antara good and evil, yang hitam putih semua tu. Dia unition antara keseimbangan antara baik dan buruk tu boleh mencipta satu keharmonian. Jadi dalam tokoh-tokoh ni, mereka adalah orang-orang yang dah banyak menyumbang pendapat-pendapat mereka dalam ilmuan falsafah dari segi dualism dan juga kesejahteraan. Itu saja daripada saya untuk contoh-contoh tokoh. Terima kasih. Hai, saya Idham. Saya akan meneruskan pembentangan yang bertopik tokoh-tokoh yang terkait dengan falsafah dualisme. Tokoh yang pertama ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, pemikir Muslim yang menggabungkan ajaran Islam dengan pemikiran Barat. Beliau dikenali sebagai Hamka, merupakan tokoh Indonesia yang terkait dengan falsafah dualisme. Hamka dikenali sebagai seorang ulama, sastrawan dan juga ahli politik pada abad ke-20. Beliau beranggapan bahawa dualisme ini terkait rapat dengan kehidupan dunia dan akhirat, serta hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Bagi tokoh yang seterusnya pula ialah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, seorang tokoh nasionalisme dan sekaligus
pejuang kemerdekaan yang turut memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat multi-etnis. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang dikenali sebagai seorang ulama dan ahli politik Indonesia pada awal abad ke-20 terkait dengan falsafah dualisme dalam konteks yang berbeza. Ia lebih dikenali kerana peranannya dalam gerakan politik dan sosial di Indonesia pada masa itu. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi mungkin juga mencakup pertimbangan tentang dualisme dalam konteks kehidupan dunia dan akhirat atau mungkin dalam hubungan antara agama, sosial dan politik. Untuk tokoh yang seterusnya pula ialah Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, pemikir yang mengemukakan konsep integrasi antara pemikiran Barat dan Islam dalam satu kesatuan. Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, seorang pemikir Islam kontemporari asal Malaysia, terkait dengan falsafah dualisme melalui konsepnya tentang tauhid atau kesatuan dalam pandangan dunia Islam. Al-Atas menekankan pentingnya menyelaraskan kehidupan manusia dengan prinsip-prinsip Islam, mengintegrasikan aspek-aspek dunia dan akhirat. Dalam pandangan Al-Atas, dualisme dapat terjadi ketika terdapat pemisahan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Ia mendorong kesatuan antara pengetahuan dan moralitasi, menolak pemisahan antara ilmu dan adab. Sebagai tokoh pemikiran Islam moden, konsep dualisme ini mencerminkan upayanya untuk mendukung integrasi holistik antara aspek-aspek kehidupan. Bagi tokoh yang terakhir pula ialah Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, seorang pemikir yang mendorong pemikiran kritis dalam dunia pendidikan dan memperjuangkan harmonis antara agama dan sains. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, seorang ahli akademik dan pemikir Malaysia yang terkait dengan falsafah dualisme melalui konsep Islam Hadari. Beliau merupakan tokoh yang aktif dalam mempromosikan konsep ini, yang menekankan pendekatan holistik dan seimbang dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan perkembangan sosial dan sains. Islam Hadari yang diperkenalkan oleh Zulkifli Abdul Razak mencuba untuk mengatasi perpecahan dualisme antara dunia Islam dan moden. Konsep ini mendorong integrasi antara nilai-nilai Islam dan kemajuan ilmiah serta teknologi. Pemikiran ini mencerminkan usahanya untuk mencari keselarasan antara tradisi dan perkembangan zaman moden dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam Encik Arun. Hari ini saya akan menerangkan mengenai tokoh terkait dengan falsafah sejahtera. Yang pertama, Tun Abdul Razak Husin. Tun Abdul Razak Husin adalah Perdana Menteri Malaysia yang menggagas Dasar Ekonomi Baru pada tahun 1971. Dasar ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat Malaysia. Beliau mengiktiraf keperluan untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum serta menerapkan sistem yang lebih inklusif. Dasar Ekonomi Baru merangkumi pelbagai inisiatif seperti Bumiputera Economic Empowerment Program (DEP) yang memberi tumpuan kepada pemberdayaan ekonomi untuk golongan Bumiputera, program peningkatan infrastruktur, pendidikan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Usaha beliau dalam mencipta dasar ini bertujuan untuk membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih adil dan dinamik dari segi ekonomi dan sosial. Untuk tokoh kedua pula,
iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia yang memegang peranan penting dalam transformasi negara dari status sebagai negara membangun kepada negara maju. Beliau dikenali kerana terlibat secara aktif dalam pelbagai inisiatif pembangunan ekonomi dan infrastruktur ekonomi Malaysia melalui dasar-dasar seperti Wawasan 2020. Beliau memperkenalkan langkah-langkah strategik untuk meningkatkan sektor perkilangan, pelaburan asing, pendidikan serta memajukan sektor teknologi dan perkhidmatan. Dalam usahanya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, Tun Dr. Mahathir juga menekankan kepentingan pelaksanaan sistem yang cekap, fokus kepada pembangunan manusia dan menyokong sektor ekonomi yang pelbagai untuk mencapai kemajuan Malaysia sebagai sebuah negara yang dinamik dan maju. Yang ketiga, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud merupakan seorang pakar kebencanaan yang berperanan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh bencana melalui kegiatan kemanusiaan. Beliau telah memainkan peranan penting dalam membina dan memperluas jaringan bantuan kemanusiaan global, terutamanya dalam menguruskan kecemasan kemanusiaan dan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak bencana bencana alam serta konflik. Selain itu, melalui penyertaan aktifnya dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa seperti Persatuan Bulan Sabit Merah dan Red Crescent serta Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud telah berusaha untuk meningkatkan kesedaran dan tindakan dalam memastikan bantuan serta sokongan tepat pada masa bencana. Melalui usaha-usaha ini, beliau berusaha untuk memastikan bahawa masyarakat yang terjejas mendapat akses kepada bantuan serta perkhidmatan yang diperlukan bagi memulihkan keadaan mereka selepas bencana. Akhir sekali, terdapat tokoh falsafah sejahtera yang lain seperti Profesor Datuk Dr. Ungku Abdul Aziz, Ungku Abdul Hamid, Profesor Syed Hussein Al-Attas, Dr. Chandra Muzaffar, Dr. Farish A. Nur dan lain-lain lagi. Sekian, terima kasih. Saya Saiful Akmal bin Anas akan terangkan tentang kelebihan dan kekurangan tentang falsafah dualisme dan falsafah sejahtera. Kelebihan falsafah dualisme ialah memberikan perspektif yang kuat dalam memahami konflik moral dan eksistensial manusia. Maksud konflik moral ialah perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dan lain-lain. Manakala eksistensialisme merupakan salah satu cabang falsafah yang menyatakan persetujuan fahaman bahawa pemikiran berfalsafah itu bermula daripada individu itu sendiri yang tidak dianggap sebagai suatu manusia yang berfikir semata-mata, tetapi seorang individu itu mestilah berkelakuan, berperasaan dan berpengalaman. Kebebasan difahamkan merupakan nilai utama pengikut fahaman ini, namun yang lebih utama juga adalah kesahihan. Dipendekkan cerita ialah kebebasan individu, iaitu setiap individu bebas menentukan hala tuju bagi mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya, kebaikan falsafah sejahtera pula ialah menyediakan kerangka untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan seharian. Individu sejahtera haruslah berpegang kepada falsafah pendidikan kebangsaan untuk mencapai kesempurnaan dalam pelbagai bidang kerjaya maupun kehidupan. Seterusnya,
saya akan terangkan tentang kekurangan falsafah dualisme dan falsafah sejahtera. Kekurangan falsafah dualisme ialah mereka cenderung menyederhanakan kerumitan kehidupan dengan memisahkan realiti menjadi dua kategori yang terlalu tegas. Contohnya, Descartes mengeluarkan pelbagai hujah untuk menolak pendakwaan demikian. Beliau berpendapat bahawa Tuhan bukan sumber ilmu utama. Ini adalah sangat bercanggah dengan Islam yang menekankan bahawa Allah Subhanahu Taala adalah yang paling utama dalam segala aspek kehidupan manusia. Keburukan falsafah sejahtera pula dapat disalahgunakan untuk menghambat kemajuan atau perubahan dalam masyarakat yang dinamik. Contohnya, kemajmukan di Malaysia berkemungkinan menjadi punca kekuatan dan kemajuan ataupun ia mungkin menjadi punca konflik dan kelemahan, seterusnya kehancuran kepada perpaduan kaum dan agama yang sedia terbina. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Ansar untuk teruskan pembentengan. Hai, nama saya Ahmad Ansarullah bin Muhammad Sabran, 2023135989. Kesimpulannya, falsafah dualisme mengajarkan perpisahan konsep dan pengalaman sebagai cara untuk memahami kehidupan. Dualisme dalam pendidikan sebenarnya adalah masalah yang wujud dalam sistem pendidikan negara kita dan membawa ancaman kepada pemikiran anak-anak muda. Pembahagian ilmu pada dua bahagian iaitu ilmu keagamaan dan ilmu barat berpotensi mendatangkan kesan yang sangat negatif sekiranya penghayatan ilmu berlaku dengan cara berat sebelah. Apakah gunanya sebuah kehebatan sesuatu bangsa dalam aspek teknologi, ekonomi, prinsip dan sebagainya, namun dari segi akhlak, nilai dan prinsip agama Islamnya runtuh, tidak bertiang. Sifat dan akhlak seorang individu seperti pelajar itu sendiri akan dipengaruhi jika perkara ini hanya dihadapi dengan menutup sebelah mata sahaja. Namun begitu, usaha-usaha bagi menangani masalah dualisme dalam pendidikan negara ini juga telah dijalankan dan ini tidak adil untuk memukul rata umpama semua pihak memejamkan mata saja membiarkan masalah ini terus menular. Namun, bagi menangani masalah ini, setiap insan perlu memainkan peranan masing-masing. Harapnya, dengan hasil dan usaha membendung masalah ini, kita akan kelak mempunyai sebuah generasi yang majoritinya mempunyai pendidikan yang seimbang dan dipantulkan dengan akhlak dan pekerti yang murni. Oleh itu, dengan tertumbuhnya sebuah sistem pendidikan yang lebih baik ini, ia akan dituruti dengan sistem ekonomi, politik dan sosial yang lebih telus dengan nilai-nilai murni agama Islam pada generasi muda ini. Kerana generasi muda inilah pula yang akan mentadbir dunia pada suatu hari nanti. Falsafah sejahtera pula mendorong kepada penekanan pada keseimbangan dan harmoni dalam segala aspek kehidupan. Falsafah sejahtera merupakan hasil daripada gabungan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Apabila kedua-dua falsafah itu difahami dan juga diamalkan dengan baik, maka lahirlah falsafah sejahtera. Falsafah teoretikal adalah tentang teori berdasarkan kepada minda dan pemikiran kita.
Dengan mempraktikkan dan mempertingkatkan cara-cara untuk mencapai kehidupan sejahtera, kita dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik, di samping dikelilingi oleh masyarakat yang prihatin tanpa mengira bangsa maupun agama di negara ini. Falsafah sejahtera dapat mengeratkan hubungan silaturahim sama manusia, tidak kiralah agama, bangsa dan negara di mana ia tinggal. Hal ini kerana kita semua adalah manusia. Oleh itu, tidak dapat disangka lagi bahawa falsafah sejahtera telah banyak membawa kebaikan kepada masyarakat sejagat di negara Malaysia yang tercinta ini. Sekian